Assalamualaikum. Pagi ni saya nak ajak buat ikan perkasam. Ada orang suka ikan perkasam tak? Ada yang nak belajar buat ikan perkasam tak? Saya buat ikan perkasam 2 kilo ikan sungai. Ikan sungai ni campur macam-macam ada. Saya beli ikan dekat orang kan, ikan sungai. Jadi ada ikan lampam, ada ikan selat, ada ikan puyuh. Lepas tu ada ikan apa lagi? Ada ikan lampam Jawa. Ada 4 jenis ikan lah kan. Saya campur sekali, saya buat ikan perkasam 2 kilo. Ni. Jadi kalau kita buat ikan perkasam sendiri, dia lebih sedap lagi sebab yang istimewanya bila kita buat sendiri, kita boleh bubuh beras dia tu kita boleh guna banyak sebab yang menyedapkan ikan perkasam ialah beras yang ditumbuk haluskan atau dikisar halus, dibubuh dalam kuah ikan perkasam dan lepas tu campur sekali dengan ikan. Itulah yang membuatkan ikan perkasam jadi sedap. Kalau kata kita beli ikan perkasam, kadang-kadang mereka bagi ikan saja, mereka tak bagi sekali dengan kuah dia, mereka tak bagi sekali dengan beras dia. Jadi kalau kata keadaan macam tu, mereka jual bagi ikan saja. Kemudian adalah sikit-sikit yang terlekat pada ikan kan, tapi tak ada ayak, tak ada dia punya beras. Memang tak sedap. Sebab ikan tu akan jadi kering sebab ayak dia pun tak ada, beras dia pun tak bagi, kan. Jadi bila kita rendam dalam botol, saya masukkan ni saya guna ayak masak no. Jadi bila ada ayak yang banyak macam ni, ayak ikan perkasam ni, kan, bila ayak ni banyak, jadi ikan tu dia boleh terendam cantik dalam balang. Jadi bila dia terendam cantik, jadi ikan perkasam tu dia akan rasa sedap lah. Dia akan jadi lembut lah sebab dia duduk dalam ayak, dia duduk dalam beras. Jadi beras itulah yang akan masuk duduk sebati dalam ikan. Itulah yang akan menjadikan ikan tu rasa masam, sedap. Tu nama ikan perkasam kan. Lepas tu ikan perkasam, kalau kata terlajak garam, memang tak sedap. Dia jadi ikan perkasam masin. Dia jadi masin. Ikan perkasam sepatutnya dia rasa masin dan masam. Tak terlalu masin, tapi masam itu memang sedap. Kalau macam buat ikan perkasam, kalau kata kita bubuh ayak, bubuh beras, lepas tu bubuh ikan, memang dia dah boleh sedap lah. Tapi kalau nak bagi dia rasa masam, dia rasa masam yang sedap sikit, kita kena masukkan asam gelugur, asam keping tu. Masukkanlah asam ni macam saya buat ni, saya masukkan supaya bila kita buat asam gelugur, asam keping, masam dia tu akan jadi cepat dan masam dia tu akan cepat meresap dalam ikan. Jadi ikan tu memang dia akan jadi tulang yang sangat lembut lah sebab asam tu kita masukkan asam gelugur. Latifah Sharif memang line tak elok lah. Lepas tu cara nak buat dia saya bagi sekali lalu lah cara macam mana no. Kita siang ikan. Lepas tu kita sediakan ayak mineral ataupun ayak masak sejuk. Tapi lebih baik ayak masak sejuk lah. Jadi masaklah ayak satu ceret ke, lepas tu sejukkan betul 100% sejuk.
Kemudian bila kita siang ikan, kita siang ikan cuci-cuci kan, malam tu kita buat malam lah, ikut sukalah malam ke siang kan, tapi saya akan buat malam. Sebab malam tu kita tidur, lepas tu bangun pagi esok tu dia ada satu lagi proses. Jadi bila malam tu kita buat, kita masukkan ikan, jangan masuk ayak lagi lah, kita masukkan ikan, lepas tu kita dalam balang yang kosong tu kita masukkan ikan, kita buatkan selapis ikan, lepas tu kita tabuk garam, kita bubuh asam keping dalam 2 keping. Lepas tu dah selesai tu kita buat lapisan kedua pula, kita letak ikan, kita susunkan cantik, tu bubuh garam kasar, bubuh asam keping lagi 2 kan. Lepas tu buat selapis lagi, buatlah beberapa lapis hingga penuh balang tu. Jadi setiap lapis kena masukkan garam dengan asam keping. Asam keping 2 pun tak apa, 1 pun tak apa. Tapi kalau banyak sangat, dia masam sangat kan. Jadi satu lapis tu bubuhlah 1 atau 2. Ikutlah, tapi jangan banyak sangat no. Lepas tu buatlah sampai penuh balang. Ingat setiap lapisan ikan mesti kena ada garam dengan asam keping. Lepas tu bubuh ikan lagi selapis. Lepas tu bubuh asam keping dengan garam. Lepas tu tutup dengan ikan lagi selapis sampai penuh balang. Tapi jangan penuh sangatlah sebab kita nak berayak lagi. Jadi bila kata ikan dah habis semua, kita tinggalkan ruang dekat atas balang tu macam ni kan. Kita tinggalkan ruang kan. Kemudian kita isilah ayak masak sejuk tadi tu. Tapi ayak tu kena sejuk betul tau, jangan bubuh panas-panas pula lagi ikan tu masak. Jadi kita isilah isi ayak tu semua tu. Lepas tu yang lapisan yang last kali tu pun kita kena tabuk juga garam dengan asam keping tau. Tu kita bubuh ayak. Buah ayak slow-slow tau, jangan buah ayak deras-deras. Buah ayak slow-slow. Lepas tu habis tu kita katuk. Tu kita pilah tidur. Lepas tu pagi esok bila kita free semua tu, kita buka balang kan. Lepas tu kita ambil ayak tadi tu. Lepas tu ayak tadi tu kita biar dalam balang, kita kacau lah, kita bagi dia sebati balik kan. Lepas tu kita masukkan balik ikan semua. Kita masukkan ikan tu balik semua. Lepas tu kita tutup. Kemudian kita simpan tu seelok-eloknya 3 minggu ke atas, baru boleh makan ikan kasam tu. Lagi lama lagi sedap. Beras tu jangan bubuh belah malam no. Beras tu bila siang tu kita buat keluar ikan, lepas tu ayak pun kita buat keluar juga. Lepas tu balang tadi tinggal kosong kan. Jadi balang tu tinggal kosong, kita buat satu lapisan macam semalam juga. Bubuh ikan, serbuk beras tu. Bubuh ikan, bubuh serbuk beras sekali dengan asam glugok tadilah. Asam glugok tu guna hak semalam juga, jangan buat baru bubuh asam glugok, bubuh beras, bubuh asam glugok, bubuh beras. Jadi setiap lapisan ikan tu kita kena ada beras dengan asam glugok. Garam tak payah dah lah, sebab garam kita dah bubuh semalam kan. Jadi garam dengan asam glugok tu hak semalam punya, jangan duk bubuh dah. Jadi hak yang pagi ni kita cuma nak masukkan beras mengikut susunan lapisan hak semalam juga. Jadi ada beras, ada asam glugok, ada garam. Garam hak yang pagi jangan bubuh dah sebab semalam dah ada dah. Lepas tu dah siap semua tu, kita tudung lah. Kita tutup balik kejap-kejap tu, bungkus dengan, lepas tu ambil satu beg plastik, bungkus balang tu dengan beg plastik tau. Ataupun kalau rajin, balut balang dengan suat khabar, tu bubuh dalam plastik, simpanlah dalam kabinet di luar dapur pun tak apa, di dalam dapur tak apa, asalkan dia boleh tak bau sangat lah kan. Sebab simpan di dapur takut berbau pula. Simpan, kalau ada kabinet luar, simpan di kabinet luar. Lepas tu tiap seminggu sekali atau 5 hari sekali kalau rajin lah,
buka balang tu, ambil ikan hak di belah bawah buat naik atas, ikan hak di atas tu letak bawah balik supaya dia jadi apa, dia jadi sekata lah kan. Jadi kita cuma tukar susunan lah, hak bawah naik atas naik bawah. Buatlah seminggu sekali ke 5 hari sekali ke, kalau rajin lah. Kalau tak rajin tak payah buat. Dalam 3 minggu ke atas memang dah boleh makan, memang tulang pun dah lembut. Tapi kalau kata 4 minggu ke atas tu, 5 minggu ke atas, memang ikan tu pun kira boleh mamah, boleh telan sekali. Macam tu lah tu saya buat ni. Ni hak yang ni saya buat dah dekat 2 minggu dah. Dekat 2 minggu dah kan. Dekat 2 minggu dah. Dekat 2 minggu. Dekat 2 minggu dah ni, ikan pun lembut dah ni. Tapi tak boleh makan lagi sebab dia tak apa nak mesra lagi kan. Kita tunggu lagi 10 hari ke. Ni saya buat 2 balang. Ikan susah nak ada. Jadi dia tadi saya beli ikan pun ada lah. Ikan puyuh apa semua macam ni tadi campur ikan. Tapi kalau kata ada ikan lampam ke, lampam Jawa ke, buat satu jenis semua sedap. Kalau siapa yang rajin mengai ikan sungai kan, dia boleh buat lah ikan kasam di parit-parit bendang ke, batas ban ke. Cuba buat tengok. Lepas tu kalau kata menjadi, boleh buat jual. Dekat Alostak ni mereka jual sekilo ikan kasam RM25. Negeri lain tak tahulah berapa harga no. Ikan kasam sekilo berapa. Dekat Alostak sekilo RM25. Ikan kasam no, bukan ikan sungai, ikan perkasam yang dah siap lah. Sekilo RM25. Okey, sekejap saya akan bagikan resepi lengkap untuk buat ikan perkasam. Bila kita buat ikan perkasam, kita kena buat beras, kena goreng beras no. Macam saya boleh guna beras biasa no, beras biasa. Tapi kalau saya buat ikan perkasam, saya tak guna beras biasa, saya guna beras wangi. Sebab bila guna beras wangi, ikan perkasam akan jadi lebih sedap. Sebab ikan perkasam kan, ikan perkasam yang beras wangi, dia ada macam pulut-pulut sikit. Jadi bila kita buat macam kita sangai beras tu, kita goreng tanpa minyak, bagi dia garing elok. Jangan bagi dia putih melepuk, kena bagi dia ada warna garing-garing, warna-warna keemasan tu. Campur-campur tu. Sebab bila kita kisap beras tu nanti, bila ada hanyut, bila ada garing-garing, jangan hanyut garing-garing warna-warna kuning-kuning tu. Hak tu lah yang akan, bila kita kisap, hak tu lah yang akan membuatkan beras jadi wangi. Lepas tu bila kita buat masukkan dalam ikan, tu yang jadi ikan tu wangi, harum, bau dia menarik lah kan, sebab bau dia kuat, sedap tu. Saya guna beras wangi. Tapi kalau nak guna beras biasa boleh, jangan duk guna beras pulut sudah. Lepas tu beras tu macam saya untuk buat 2 kilo ni, saya guna beras 4 cawan kopi tu lah. Jadi beras wangi 4 cawan kopi. Saya goreng dalam kuali tanpa minyak no. Goreng beras tu lama juga lah, saya ingat dalam dekat 15 minit 20 minit lah. Sebab nak bagi dia garing, warna keemasan apa semua kan. Jangan bagi hanyut no. Kalau ada hanyut hitam tu, ambil buang. Kan kalau kata hanyut betul lah, ni ada hitam tu, jangan buang sekali lah, nanti ambil buang lah. Bagi tinggal yang koko hanyut koko tu, perang kan. Lepas tu dia akan ada lah warna putih-putih sikit kan, tak apa, asalkan ada warna garing-garing perang tu ya kan. Lepas tu lagi beras tu warna perang, warna seakan-akan dia garing elok tu, lagi bagus, lagi sedap bau dia. Lepas tu
Lepas tu bila kita dah goreng-goreng lama, dia dah garing cantik, dia dah warna keemasan apa semua tu, kita tutuplah api. Sementara tutup api tu, cepat-cepat kena tuang dalam bekas tu, sebab bekas tu walaupun kita tutup api dalam panas-panas dia tu, dia masih ada kesempatan ruang untuk dia jadi hangus. Jadi kita kena, lepas-lepas kita tutup api tu, kita kena tuang bekas masuk dalam talam ke apa dululah. Jangan biar dalam kuali tu, sebab kuali tu panas, kan dia akan menyebabkan beras tu jadi hangit nanti. Jadi bagi beras tu sejuk semua tu, baru kita kisar sehalus-halusnya, sebab beras tu nanti kita nak masukkan dalam ikan kasam. Sebab ikan kasam memang dia guna beras yang disangai dan dimisin halus. Itulah yang akan memberikan power, kesedapan yang enak, yang tak tahu nak habaq pada ikan kasam. Bila dimasukkan beras, kan, tak ada lagi lah ikan kasam yang tak masuk beras goreng. Ikan kasam mesti kena guna beras goreng, sebab bila ada beras goreng tu baru sedap.